TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman. Hari ini kita nak belajar apa ya? Tadi saya dah buat macam ni tadi. Anda mesti nak tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nak jemput guru kesayangan kita. Kita nak jemput guru cemerlang matematik SMK Dewan Beta Kota Baru, Kelantan, iaitu YM Tengku Nurhalina binti YM Tengku Ahmad Putra. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, sihat Aiman. Syukur Alhamdulillah cikgu. Bila sebut Kelantan cikgu, saya tak sabar nak pergi ke Kelantan. Rindu nak pergi ke sana. Ya. Baik cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini cikgu, apa kata kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu? Okey, boleh cikgu? boleh. Okey. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey. Baik. Dan saya pula cikgu, Okey. jadi kita nak pesan juga kepada murid-murid kita cikgu. Kalau kat luar sana tu nak pergi bercuti ke apa ke, pastikan kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, jadi kawan-kawan saya pun nak join kelas kita pada hari ini cikgu. Okey, boleh. Boleh kita jemput sama-sama? Okey. Dipersilakan murid-murid. Okey. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, baik. Murid-murid kita pun dah bersedia dah cikgu, nampak. Cantik-cantik semua murid-murid cikgu hari ini kan. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak berkenalan dulu dengan mereka. Kita nak mulakan dengan Izrin. Hai, boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izrin Akila binti Muhammad Alwi dari SMK Dewan Beta. Boleh panggil saya Akila. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Okey, baik. Cita-cita nak jadi guru. Guru apa tu? Okey. Tak kisahlah cikgu apa pun Okey, kan. ya. Okey, baik. Kita nak teruskan kepada Khairunisa. Dipersilakan. Hai, nama saya Wan Nurhanisa binti Wan Ghazali dari SMK Dewan Beta. Cita-cita saya ingin menjadi polis. Nak jadi polis boleh. Baik, dan seterusnya kita nak bersama dengan Fariha. Fariha, dipersilakan Fariha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fariha Laila binti Zainuddin. Boleh panggil saya Fariha dan cita-cita saya menjadi cikgu. Wow, nak jadi cikgu cikgu. juga. Baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Fatimah. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah Harimah binti Zulkifli. Boleh panggil Fatimah. Saya bersekolah di SMK Dewan Beta dan cita-cita saya ingin menjadi fashion designer. Fashion designer. Wah. Dahsyat tu. Okey, Tak baik. payah. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Zaidatul. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Zaidatul Ain Afika binti Zailani dari SMK Dewan Beta. Boleh panggil saya Zaidatul. Cita-cita saya nak jadi seorang pensyarah. Wow, nak jadi pensyarah. Kita doakan. Amin. Berjayalah Okey, cikgu ya. InsyaAllah. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Asma. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma Syazwina binti Ramli. Boleh panggil saya Asma. Saya pelajar dari SMK Dewan Beta. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Wah, nak jadi guru. Nak jadi guru, kena contohi
Cikgu Kuna. Okey cikgu. Cikgu komenlah sikit. Tadi tarian saya macam mana? Okey ke tak okey tadi? Memang menariklah. Saya pun rasa tak sabar nak masuk, nak join sama Nak lah. join juga. Itulah. Okey. Saya sebab saya baru tengok ada orang tu buat, saya pun dah tiru lah dia buat kan. Tapi sebenarnya cikgu, apa kaitan gerakan saya tadi dengan topik kita pada hari ini cikgu? Itulah yang cikgu rasa semangat ni. Nampak masa-masa Aiman tengah buat macam tu, cikgu rasa semangat sangat terus nak mengajar ni. Okey. Sebenarnya apa yang membuat tu ada kaitan dengan apa yang cikgu nak ajar hari ni. Apa ke nama topik kita hari ini cikgu? Okey, topik kita pada hari ini adalah transformasi isometri. ISO apa tu? Isometri. Transformasi isometri. Okey, baik. Kalau murid kita nak tahu, lepas ni lah kita cerita juga. Tapi, cikgu, apa yang akan kita dapat selepas pada kelas ni cikgu, standard pembelajaran? Okey, untuk pengetahuan Aiman dan semua murid-murid yang di dalam dan di luar sana. Okey, hari ini kita akan belajar tentang transformasi isometri yang mana adik-adik boleh lihat tadi, murid-murid boleh lihat macam mana Abang Aiman gerakkan berlaku perubahan daripada tapak tangan kiri ke kanan, daripada kanan ke kanan. Itulah dipanggil transformasi. Jadi di sini hari ini murid-murid akan diajarkan bagaimana untuk memahami konsep transformasi isometri dan ada lagi Aiman iaitu kongruenan dan keserupaan dalam isometri. Okey, kita akan belajar lepas I'm so happy lah cikgu. I'm so happy sebab kita nak cerita tentang isometri. Itu beza Okey, baik murid-murid, anda mesti nak tahu apakah itu tentang gerakan isometri. Selepas ini kita bersama dengan Cikgu Kuna, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Alright, kembali bersama kita di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Kuna. Cikgu, apa khabar cikgu? Sihat Aiman. Okey, Alhamdulillah. Sebab tadi tengok cikgu nampak semangat untuk mulakan pembelajaran kita pada hari ini dan murid-murid kita pun semangat hari ini cikgu. Ya, Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi kalau anda dah bersedia untuk bersama dengan Cikgu Kuna, mungkin kita boleh mulakan dengan apa cikgu? Mulakan dengan bismillah dulu. Okey. Dan seterusnya kita nak tanya cikgu, apa itu transformasi isometri itu cikgu? Dipersilakan. Alright, terima kasih Aiman. Aiman tak kisah Tak kisah cikgu. Aiman tak kisah. Okey, untuk murid-murid sekalian. Okey, jadi tibalah masa tadi yang Abang Aiman tengah buat gimmick macam-macam tadi. Ada pergerakan kiri, kanan, apa semua tu. Inilah sebenarnya yang kita nak belajar hari ini iaitu tajuk transformasi isometri. Okey, yang pertama kita mesti mengenali dan mengetahui apa yang dimaksudkan dengan transformasi. Okey. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan transformasi? Okey, adik-adik boleh lihat di sini. Transformasi merupakan padanan satu dengan satu antara titik-titik pada objek dengan imejnya. Okey, di sini untuk lebih jelas, cikgu tunjukkan. Ada sebuah segitiga yang dilabelkan dengan A, B, C. Kemudian dijelmakan kepada imej A', B' dan C'. Okey, kita boleh lihat di sini satu segitiga yang mempunyai 3 titik ya Aiman. A, B, C. Dan segitiga ini ditransformasikan kepada A', B' dan C'. Okey, boleh nampak objek itu bergerak. Sebenarnya gerakan ini adalah dengan menggerakkan satu titik. Contoh murid-murid boleh lihat daripada bucu A, cikgu gerakkan kepada bucu A'. Bagaimana pergerakan itu? Kalau lihat cikgu gerakkan dengan bilangan petak tadi, contohnya cikgu gerakkan daripada A ke A' tadi secara mengufuk sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 secara mengufuk dan kemudian cikgu gerakkan 3 secara mencancang. Okey, dan cikgu akan ulangi balik Aiman. Cikgu ulangi balik, begitulah seterusnya kepada titik B dan titik C yang seterusnya juga dengan pergerakan yang sama. Maka di situlah dia menghasilkan objek tadi adalah sama dengan imej yang terhasil kerana gerakannya adalah sama. So boleh lihat kat sini
cikgu tunjukkan titik B ditransformasikan kepada B prime dan titik C ditransformasikan kepada C prime. Okey. Jadi pergerakan setiap titik objek adalah mengikut corak pergerakan yang sama. Memang boleh nampak dia pergerakannya adalah sama. Jadi sebenarnya inilah pergerakan ini menunjukkan padanan satu dengan satu dan inilah yang dikenali sebagai transformasi. Yang tu maksudnya kita gerakkan satu titik ke satu titik dengan gerakan ataupun corak yang sama. Macam saya, cikgu. Saya berdiri kat sini, cikgu. Ke kanan 1, 2, 3. Ke depan 1, 2. Jadi macam titik-titik yang lain pun kena ikut sama lah, cikgu. Ya, dan masa Aiman bergerak tadi, adakah Aiman bertukar rupa? Tak bertukar, cikgu. Tak Masih bertukar. begini. Masih lagi Aiman yang sama. So, itulah transformasi Aiman. Dia akan mengubah dari segi kedudukan tetapi rupa bentuk yang sama. Aiman masih Aiman dan cikgu bergerak pun cikgu masih cikgu. Masih cikgu. Ya, itulah transformasi. Okey, Boleh baik, faham? cikgu. Boleh, cikgu. Boleh, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita pergi lagi kepada seterusnya. Okey, selain daripada gerakan titik-titik, kita boleh lihat ya, dia boleh juga gerakkan objek tadi. Contoh bagaimana cikgu gerakkan objek L tadi kepada image L dengan sama juga cikgu gerakkan setiap titik yang sama maka menghasilkan image yang sama. Boleh faham ya Aiman? Okey, cikgu. Faham, cikgu. So anak-anak murid-murid cikgu kat rumah dan kat dalam pun boleh faham ya, insya-Allah. Okey, seterusnya kita pergi lagi kepada slide yang seterusnya. Okey, dalam satu transformasi, bentuk asal dikenali sebagai objek. Manakala bentuk yang telah berubah tadi dikenali sebagai image. Iaitu objek apabila ditransformasikan maka akan menghasilkan image. Okey. Alright. Okey, cikgu. Okey, transformasi merupakan satu pergerakan dengan orientasi dan padanan yang tertentu tanpa mengubah rupa bentuk. Okey, contoh anak panah tadi berada di atas. Itu adalah objek. So dia boleh bergerak sama ada ikut arah jam ataupun dia boleh bergerak lawan arah jam ataupun dia boleh bergerak ke kiri, ke kanan ataupun ke bawah. Sebagaimana Aiman buat tadi, kan gerakan tangan tadi ingat tak? Kan Aiman gerakkan tangan tadi, kan? Macam ni, cikgu. Tangan kan kalau kita lihat tangan yang sama digerakkan, dia menghasilkan objek dan image yang sama. Tak kisahlah kita gerakkan atas ke bawah ke, dia tetap menghasilkan objek dan image yang sama, rupa bentuk yang sama. So inilah yang dikenali sebagai transformasi. Transformasi. Boleh faham? Tapi saya tak faham, cikgu. Orientasi itu macam waktu saya masuk tingkatan 1 tu orientasi juga, cikgu. Okey, orientasi. Oh, yang tu orientasi yang kena buli-buli kat pelajar tu. Okey, yang ni orientasi ni maksudnya dia punya hala tuju, Aiman. Dia punya hala tuju. Apa yang dimaksudkan dengan orientasi ni adalah hala tuju yang boleh kita ubahkan tadi kedudukan objek kepada image. Contoh kat sini cikgu boleh tunjukkan beberapa contoh transformasi yang mana kalau Aiman lihat dari segi bintang tadi, cikgu gerakkan A kepada A prime, dia masih lagi bentuk yang sama, tidak mengubah rupa bentuk. Okey, B ke B prime, masih lagi bentuk yang sama walaupun kita lihat orientasi dia sudah terbalik. Dah terbalik dah. Yes, tapi dia masih lagi transformasi. Dan yang akhirnya adalah Aiman boleh lihat satu segitiga C dan cikgu transformasikan kepada C prime. Yang ni dia jadi lebih besar. Jadi lebih besar. Tapi adakah dia transformasi? Okey, untuk mengetahui apabila satu objek yang sama, dia masih segitiga yang sama, sama-sama bentuk rupa bentuk yang sama, tetapi saiz berbeza. Macam mana kita nak tahu bentuk yang sama tadi adalah transformasi ataupun tidak bila dia berubah saiz? Kita mesti lihat pada sisi. Adakah sisi yang diberi berkadaran ataupun tidak? Contohnya sisi sepadan tadi yang itu 4 kemudian menjadi 8. So dia darab 2, betul Aiman? Dia darab 2 je. Yes, 4 darab 2 dapat 8. Okey, yang kedua katakanlah tapaknya adalah 3. Saya tahu, cikgu. Kalau darab 2, 3, darab 2, 6. Betul, cikgu. Bijak Siti Sifir. Bagus. Kalah Siti Sifir. So betul 3 darab 2 jadi 6. Adakah dia mempunyai sisi yang berkadar ya, Aiman? Sebab saya rasa adalah, cikgu. Betul, sebab dia mendarat sama panjang. Jadi kita kata sisi ini adalah berkadaran. Maka ia adalah satu bentuk transformasi.
Inilah masanya. Jadi kalau nanti Aiman nak tahu sesuatu bentuk ini transformasi ataupun tidak, kita kena lihat segitiga yang berubah saiz tadi, adakah dia punya sisi tadi berkadaran ataupun tidak berkadaran. Boleh faham? Kalau contoh macam orang pakai torchlight tu cikgu, nampak bayang-bayang macam tu ke cikgu? Okey, bagus soalan tu kan. Okey, untuk tingkatan 2 ni sebenarnya kita tak belajar lagi tentang yang torchlight tu. Yang tu kita panggil pembesaran. Pembesaran kita akan belajar semasa tingkatan 5. Okey, tetapi ia juga sebenarnya satu transformasi. Kerana bila kita suluh tangan tadi, dia masih menunjukkan tangan kita yang sama. Imej yang terbentuk tadi adalah imej tangan kita. So itu adalah transformasi. Kalau bentuk arnab masih arnab lagi masih arnab juga. Tapi dia besarlah. Ya, yang mana dia boleh dibesarkan, dia boleh dikecilkan. Okey. Alright, jadi kita pergi apa yang Aiman tanya tadi, orientasi. Yang kena buli tu ke? Yang masih tingkatan 1 tu ke? Okey, bukan ya, Aiman. Masuk kat sini orientasi tadi macam yang cikgu kata adalah hala sesuatu. Sama ada orientasi tadi adalah orientasi sama ataupun orientasi songsang. Okey, macam mana orientasi songsang tadi? Contoh macam tapak tangan ya. Kita boleh lihat kat sini. Emang nampak tapak tangan? Sini sebelah kanan dan sebelah kiri. Yes. Dia adalah songsang. Kan? Songsang. Maksudnya kiri dan kanan. Boleh nampak ibu jari cikgu kat sini. Okey, ini adalah kita panggil orientasi songsang. Bagaimana orientasi sama? Orientasi sama bermaksud kalau tapak tangan kananlah juga. Ataupun cikgu terbalikkan. So ini masih tapak tangan yang sama. So ini dipanggil orientasi yang sama. Okey, boleh faham? Boleh cikgu? Okey, jadi kita ada 2 jenis orientasi, iaitu orientasi sama atau orientasi songsang. Okey. Yang mana orientasi sama adalah seperti ikut arah jam, lawan arah jam, sebelah kiri atau sebelah kanan. Okey, contohnya kita boleh lihat kincir angin yang berpusing, dia tetap menghasilkan objek yang sama kan, imej yang sama. Okey. Kemudian bagaimana pula kalau orientasi songsang? Yang macam cikgu tunjuk contoh tadi, orientasi songsang ni adalah keterbalikan. Contohnya imej kita di cermin. Nampak cermin, cikgu ada bawa cermin tu. Kat depan tu ada cermin. Jadi kalau kita lihat cermin, kita menghadap cermin tetapi cermin akan menunjukkan muka kita. Tengok handsome tak muka Aiman? Okey cikgu, macam ni cikgu. Nampak kan? Nampak kan tapak tangan kita? Itulah dipanggil transformasi orientasi songsang. Saya pernah ada sekali tu cikgu, kawan saya kata saya makan tangan kiri. Sebab saya kata cermin. Tu nampak lagi tu. Itulah dia panggil orientasi songsang. Okey. Jadi cikgu rasa cikgu nak ujilah pengetahuan pelajar kita, bagaimana pelajar boleh mengetahui orientasi sesuatu objek yang diberi. Contoh soalan. Okey. Pada rajah di bawah, A ialah objek bagi B, C, D dan E. Okey, di bawah transformasi yang diberi, cikgu minta murid-murid namakan apakah orientasi yang sama dan manakah orientasi yang songsang. Sebab tadi kita dah belajar ada 2 jenis orientasi, ada orientasi yang sama, ada orientasi yang songsang. Okey, boleh cikgu dapatkan bantuan anak-anak pelajar cikgu? Siapakah yang bertuah tu cikgu? Siapakah yang bertuah itu? Siapa nak cuba boleh angkat tangan? Kita bersama dengan Akila. Akila nak cuba cikgu? Okey, Akila nak cuba tanya Akila. Okey, manakah orientasi yang sama? Boleh bagi tahu cikgu? Segitiga A, C, D dan E merupakan orientasi yang sama. Okey. Yang sama cikgu. Betul ke jawapan dia cikgu? Okey. So Akila, tahniah, terima kasih. Jawapan yang diberi itu adalah betul Aiman. Hebatnya. Orientasi yang sama tadi dia tak kisah kiri ke kanan, ikut ataupun lawan jam, maka betul lah segitiga A, C, D dan E merupakan orientasi yang sama. Bagus Akila, 2 markah untuk Akila. Dia pembuka gelanggang ni cikgu. Kita nak bagi markah berapa ni kat murid kita ni? Tahniah Akila. Okey, dan yang seterusnya kita ada markah satu ni lagi. cikgu? Dia tengah tunggu markah ni. Kita bagi 2 markah pada Akila. 2 markah? Kerana dia saya tak dapat perasan memberi tadi, cikgu. jawapan yang tepat. Okey, baik. Jadi, satu lagi orientasi yang kita belum tanya pelajar, iaitu orientasi secara, siapa boleh bantu cikgu? Orientasi secara apa? Siapa nak Mana cuba lagi pula? anak pelajar cikgu? Khairunisa nak cuba cikgu. Okey, Khairunisa boleh bagi jawapan pada cikgu. Orientasi yang songsang ialah segitiga B. Okey, Aiman, macam mana jawapan? Betul tak yang Khairunisa bagi?
Saya rasa macam salah lah cikgu. Macam salah. Okey. Aiman Cikgu kata rasa macam salah. mana? Cikgu rasa macam mana? Okey. Songsang ni maksudnya dia terbalik Aiman. Dia terbalik. Macam tadi tapak tangan kiri dan kanan. So kalau kita lihat pada segitiga tu Aiman nampak yang mana terbalik? Kalau segitiga tu yang terbalik tu saya rasa cikgu C lah cikgu. Oh, C yang terbalik. Okey, yang C tu dia punya orientasi tu ikut arah jam. Dia naik ke atas. Sedangkan kalau B tu Aiman boleh nampak daripada yang dia duduk kat sini, okey, dia dah terbalik kepada B. Boleh nampak? Inilah yang jelas. kita panggil orientasi secara songsang. So betullah jawapan adik Khairunisa tadi. Bahawasanya segitiga B adalah orientasi secara songsang. Okey, sebab tu dia sebut songsang cikgu Betul, sebab dia terbalik. Berapa markah kita beri pada Okey, Khairunisa so cikgu? kita juga bagi 2 markah untuk Khairunisa. Wah, tahniah. Sebab dia Okey. dapat namakan apakah orientasi yang satu lagi iaitu orientasi songsang dan dapat mengenal pasti segitiga mana yang berlaku secara orientasi songsang tadi. Okey cikgu, kita nak uji lagi murid-murid kita ni cikgu. Okey, boleh. Okey, so kita cuba lagi tanya, nyatakan sama ada rajah di bawah menunjukkan satu transformasi atau bukan. Okey, yang mana kita tahu Aiman dan murid-murid pelajar, transformasi ini adalah satu transformasi yang tidak akan mengubah rupa bentuk. Dia akan mengekalkan rupa bentuk. Ya. Okey, contoh yang pertama. Adakah ia satu transformasi? Siapa boleh bantu cikgu? Okey, silakan. Murid-murid siapa cikgu. tu? Siapa tu? Fariha. Okey. Okey Fariha, boleh bagi jawapan. Transformasi. Okey, dia adalah satu transformasi. Kenapa Fariha? Kenapa ia dinamakan sebagai satu transformasi? Tak merubah bentuk. Ia kerana ia tidak merubah bentuk. Kita boleh lihat dia punya bentuk sama sahaja. Sama lah cikgu, yang pertama dan yang kedua. Ya, maka ini adalah dikenali sebagai transformasi. Berapa markah ni cikgu? Yang ni pun 2 markah. 2 Sebab markah. dia dapat Tahniah. tahniah sebab dia dapat menyatakan satu adalah transformasi dan yang kedua dia dapat menyatakan kenapa yang dinamakan transformasi tadi. Okey, kita cuba gambar yang kedua pula cikgu. Okey, cuba gambar yang kedua dan jangan lupa murid-murid kat luar pun boleh sama-sama cuba dengan kita ya Aiman. betul. Mesti jawab sama-sama dengan cikgu sekarang. Okey, gambar yang kedua. Okey, siapa boleh bantu cikgu sekarang? Siapa nak cuba tu? Kita siapa tengok lagi? siapa yang angkat tangan. Siapa angkat tangan ni? Asma, Okey, silakan. Asma Syazwina. Okey, Wina, boleh bagi jawapan pada cikgu. Transformasi. Okey, transformasi. Kenapa Wina kata dia satu transformasi? Sebab bentuk dia tidak berubah. Okey, kerana bentuknya tidak berubah. Okey, walaupun orientasi dia berubah, bolehkah kita namakan dia sebagai transformasi? Ya, boleh. Boleh, betul. Tahniah, 3 markah untuk 3 Asma. markah? Iya, Oi, 3 banyak markah. cikgu. Lebih 1. Lebih 1. Kenapa? Sebab yang pertama dia dapat jawab ini adalah transformasi. Yang kedua, dia kata kerana tidak mengubah bentuk. Dan cikgu tanya tadi, cikgu nak uji dia. Tapi orientasi dia berubah. Orientasi dia terbalik. Sebab yang tadi tak terbalik kan? Betul. Yang kedua terbalik. So cikgu uji dia lagi. Dah terbalik ni transformasi lagi ke? Dia cakap iya juga. Maksudnya kat tambah sini satu lagi. dia faham bahawasanya transformasi ni tidak melibatkan orientasi. Tak kisah orientasi itu terbalik ke kiri ke kanan ke, dia tetap transformasi. Okey, So 3 baik, markah untuk Ustaz Asma Syazwina tadi. Wow, Dapat extra marks. tahniah. Okey, tahniah. Baik, kita nak try lagi cikgu Try untuk gambar lagi. berikutnya. Okey, yang seterusnya. Bentuk yang ketiga. Siapa lagi yang bertuah? Boleh angkat tangan. Lajunya. Zaidatul, silakan Zaidatul. Zaidatul. Okey, Zaidatul silakan. Bukan transformasi. Okey, kerana bukan. bentuk yang berbeza. Okey, tahniah. Betul kerana bentuk yang berbeza. So, 2 markah. Sebab yang ni jelas kita nampak memang bentuk dia sangat berbeza dan kita nampaklah dia bukan transformasi. Okey, baik dan cikgu. yang last sekali. Okey, siapa yang boleh jawab soalan akhir ni? Siapa? Siapa nak cuba tu? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Nanti semua jawapan nanti Abang Aiman yang jawab. Sebab adik-adik jawab. Okey, Khairunisa nak cuba ke? Siapa nak cuba? Okey, Khairunisa. Okey. Silakan. Bukan transformasi kerana bentuknya yang berbeza. Okey, betul. Tahniah 2 markah juga untuk adik siapa tadi? Khairunisa. Kerana memberi jawapan yang tepat. Bukan transformasi 1 markah dan kerana bentuk yang
berbeza. Tahniah semua anak-anak murid cikgu ni faham. Yang kat luar tu macam mana? Harap-harap boleh jawab juga bersama. Canggut sikit. Okey, jawab ya sama-sama. Okey, baik. Jadi inilah kita nak faham cikgu maknanya Ya. tak kiralah apa keadaan sekalipun bentuk dia tak berubah Ya. dan dia mengikut satu bentuk yang sama, Ya. ukuran Dia yang tak sama kisah cikgu. pada orientasi. Dia nak terbalik ke telentang ke janji dia rupa bentuk tu sama. Itulah yang kita panggil transformasi. Okey, baik cikgu. Okey. Kita nak cuba dengan soalan-soalan yang lebih menarik cikgu selepas ini. Okey, boleh? Okey, kita teruskan nanti. Okey, baik cikgu. Untuk soalan yang pertama. Okey, kita teruskan lagi untuk soalan yang seterusnya. Okey, jom cuba sama-sama. Yang di luar, yang di dalam pun sama-sama aktifkan diri. Okey. Soalan yang pertama. Okey, diberi 2 gambar rajah. Okey, soalannya. Adakah ini satu transformasi? Mengapa? Macam lain je. Okey. Siapa nak cuba tu? Silakan, boleh angkat tangan. Fatimah nak cuba ke? Oh, Okey. Akila nak cuba Okey, dululah. Akila. Alright, okay, Akila boleh bagi jawapan? Transformasi kerana mempunyai rupa bentuk yang sama walaupun orientasinya songsang. Okey. Berapa Aiman markah dia ni? Saya rasa 2 lah cikgu. 2. Sebab nampak jawapannya memang cukup tepat cikgu. Okey. Tapi cikgu nak bagi 3. 3? 3 markah. Kenapa cikgu? Kenapa? Sebab tadi dia ulas lagi tentang orientasi. Yes. Dia kata bentuk ini adalah bentuk transformasi. Okey, kerana bentuknya sama, 2 markah, dan dia kata lagi tidak mengikut orientasi. Walaupun orientasi ini songsang tapi masih dinamakan sebagai transformasi. So 3 poin kat sini dia bagi. So 3 markah untuk Akila tadi. Patutlah nak jadi cikgu. Memang hebat orangnya. Matematik ni sebenarnya mudah mesek Aiman. Mudah mesek? Mudah mesek Apa tu, matematik ni. cikgu? Mudah mesek ni orang Kelantan kata mudah yang teramat sangat. Kalau kita kata kacang lah. Kacang. Okey. Sangat mudah ya. Macam saya orang Terengganu kata berat nanang cikgu. Berat nanang tu susah. Susah. Berat nanang tu susah. Kalau Okey, baik. Kita nak cuba dengan soalan berikutnya cikgu. So kita pergi kepada soalan yang lebih mencabar ya Aiman. Okey, yang seterusnya. Adakah ini satu transformasi? Mengapa? Macam sama je gambar tu. Siapa nak cuba ni? Dia keliru sikit. Okey, siapa boleh pula nak bagi cuba ni? jawapan? Khairunisa. Okey, Khairunisa lagi. Okey, Khairunisa, apa jawapannya? Bukan transformasi kerana bentuknya yang berbeza. Okey. Loh, saya tengok macam sama je kan? Itulah kan kadang-kadang kita tertipu dengan soalan. Nampak bentuk sama, nampak macam seiras, belum tentu dia adalah transformasi. Kerana Okey. kalau kita kena lihat dia punya bilangan sisi tu Aiman. Cuba lihat bilangan sisi tu tak sama. Yang di depan dengan belakang tu ada lebihan sisi dia. So walaupun kita nampak dari segi bentuk macam sama tetapi dia tak sama kerana sisi berbeza. Maka di sini ia adalah bukan transformasi. Jadi kita nak bagi berapa markah ni? Okey, kita bagi 2 markah. 2 markah. Okey. Baik. Alright. Untuk saya cikgu kosong. Kau Sebab sebabkan saya lagi salah lah. jawab Nanti tadi. nak bagi jawapan. Itulah masalah. Nanti bagi soalan yang susah untuk Aiman. Baik, cikgu. Okey, alright. Okey, dan kita bagi lagi soalan yang lebih mencabar. Okey. Yang ni cikgu terangkan, adakah ini satu transformasi? Maka jawapannya adalah transformasi. Kenapa? Kerana kita boleh lihatlah dia punya ukuran dia sama walaupun kita tengok orientasinya adalah berbeza. Okey. Tetapi soalan yang lebih mencabar, cikgu nak bagi yang kedua ini. Okey. Sekarang kita dapati dia punya saiz berubah. Okey. Nampak? Dia punya saiz berubah. Okey, soalan cikgu masih sama. Adakah ini satu transformasi murid-murid cikgu? Mengapa? Okay, siapa yang boleh bagi jawapan pada cikgu? Silakan. Siapa nak cuba ni? Siapa nak Asma cuba? cikgu. Asma, okey, boleh bagi jawapan. Asma Syazwina. Transformasi kerana setiap sisi yang sepadan adalah berkadaran. Okey, jawapannya adalah transformasi. Kalau kita lihat saiz dia tak sama. Tetapi Wina bagi jawapan dia adalah transformasi. Kerana tadi dia bagi pula sebab dia kata kerana sisinya adalah berkadaran. Berkadaran, sisi dia sama yang cikgu, sepadan tadi berkadaran. Ya, kalau kita lihat kat sini, dia punya bilangan A ke B 1, 2. Yang ni 1, 2, 3, 4. 2 darah 2 jadi 4. Okey. Okey, sekarang boleh bilang B ke C 1, 2, 3. So agak-agak berapa kat sini? 6 cikgu. 6 Darab dengan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Jadi itu yang dimasukkan dengan berkadaran. Iya, itulah yang dimaksudkan walaupun dia punya saiz tadi berbeza, ukuran dia tak sama tetapi setiap sisi yang diberi adalah berkadaran. Maka apabila sisi sepadan itu berkadaran, maka ini juga dipanggil transformasi. Transformasi. Berapa markah cikgu?
Okey, kita bagi 2 markah. Baik, 2 markah. 2 markah untuk Wina. Maknanya ni cikgu, murid-murid kita boleh jawab dengan baik cikgu. Okey, alhamdulillah. Walau apa kita bagi soalan yang susah sikit ke kan, nampak agak-agak trigger sikit kan, tapi masih mereka boleh menjawab dengan baik. Okey. Baik cikgu. Kita nak sebut pula tentang kongruan. Kongruan ni apa pula cikgu? Okey, alright. Sudah Ya, saya tahu nama kangaroo je kongruan. cikgu. Jangan sebut kangaroo sudah ya. Kongruan. Okey, baik. Okey. Selepas ini lebih menarik bersama dengan Cikgu Kuna. Tapi kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Okey, terima kasih. Didik TV KPM. Alright, kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Kuna. Cikgu apa khabar? Sehat Aiman, alhamdulillah. Saya suka bila setiap kali blog tu saya akan tanya cikgu apa khabar. Sehat, alhamdulillah. Walaupun cikgu kata tadi, berpeluh sikit. Sebab bukan senang nak jadi seorang guru ni kan. Ya, cikgu kan. baik. Tapi cikgu tadi saya tersilap sebut. Saya sebut kangaroo cikgu. Aduh, minta maaf lah cikgu. Okey. Rupanya kekongruenan. Betul cikgu? Betul. Jangan sebut kangaroo. Salah tu. Okey. Okey. Baik cikgu, apa tu kekongruanan ni? So, rasa nak tahu kan apa itu masuk kekongruanan. Okey, tadi kita sudah belajar tentang transformasi. Apa kita tengok balik, ingat balik apa yang dimaksudkan dengan transformasi. Transformasi ni adalah satu perubahan, iaitu satu pergerakan objek kepada imej yang tidak merubah rupa bentuk. Tidak merubah rupa bentuk. Tetapi dia boleh jadi besar dan dia juga boleh jadi kecil. Tadi dengan syarat sisi yang berkadaran tadi adalah sisi sepadan adalah berkadar. Kalau dia tidak berkadar, maka dia adalah bukan transformasi. Okey, sekarang kita nak bandingkan apa pula yang dimaksudkan dengan kekongruanan. Bukan kangaroo. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kekongruanan? Okey, Aiman dan semua murid-murid cikgu, apa yang dimaksudkan dengan kongruen? Okey, dua objek adalah kongruen jika mempunyai bentuk dan saiz. Bentuk dan saiz. Maksudnya kat sini dia mengutamakan saiz yang sama. Kalau tadi transformasi dia tidak kisahkan pada orientasi, dia tak kisahkan pada saiz. Boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Tetapi sekarang untuk kongruen dia mesti bentuk sama, saiz pun sama. Tetapi dia masih tidak mengira orientasi pergerakan. Sama ada dia nak terlentang ke, naik ke, kiri ke kanan, tetapi mesti bentuk yang sama. Itu poin dia cikgu. Ya, mesti kena ingat yang tu perbezaannya. Kalau transformasi tak kisah pada saiz. Tetapi kongruen mesti saiz dan bentuk yang sama tanpa mengambil kira orientasi. Cikgu ada contoh-contoh tak cikgu yang boleh kita tengok macam mana kita nak faham kekongruenan ni? Okey, cuba Aiman lihat pada gambar yang cikgu sediakan kat situ. Okey, cikgu. Aiman kan orang Terengganu, kan? Terengganu kita. Betul lah cikgu. Nampak tu ada jambatan apa tu Aiman? Ada jambatan di Kuala Terengganu cikgu. Jambatan angkat di Kuala Terengganu kan. Dan juga ada yang satu lagi itu adalah satu lagi tu, masjid, cikgu. nampak ke? Nampak lah cikgu. Okey, Aiman boleh lihat ini adalah yang dikatakan sebagai tadi sikap kongruen. Satu lagi adalah satu contoh menara berkembar Petronas. Kat sini kita boleh lihat contoh pada gambar. Cuba lihat bentuknya sama, nampak? Bentuk sama. Jadi dia gunakan konsep kekongruenan dalam pembinaan. Yang ni adalah menara berkembar Petronas. Okey, satu lagi contoh yang cikgu kata tadi iaitu jambatan angkat Terengganu. Aiman nampak kat sini dia punya jambatan ni boleh diangkatkan. Boleh diangkat. Ya, kenapa? Sebab nanti apabila Kapal nak lalu yang besar tadi maka dia boleh diangkat. Jadi dia juga menggunakan konsep kongruen. Kita lihat kiri dan kanannya adalah sama. Sama juga. Okey, dan seterusnya kita lihat lagi contoh. Wow.
tayar kereta. Kereta siapa ni Aiman? Oh, cikgu jangan cerita kat orang, cikgu. Aiman malu punya saya. pinjam gambar kereta Aiman ni. Okey, so Aiman nampak tayar keretanya sama betul tak? Oh, betul lah, cikgu. Kita nampak kat sini dia juga mengamalkan yang kongruen tadi konsep kongruen. Kita boleh lihat dia punya saiz sama, bentuk pun sama. Jadi Bentuk dan inilah saiz yang sama, bentuk cikgu, dan saiz yang sama. Jadi ini adalah salah satu penggunaan kongruen dalam kehidupan. Okey. Baik, cikgu. Alright, Kita boleh saya tengok teruskan. dalam soalan pula macam mana tu, cikgu. Okey, kalau tadi dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Okey, bagaimana pula kita nak mengetahui kekongruenan dalam satu tembereng garis? Okey. Okey, jadi melalui ukuran Aiman. Sebab tu kita boleh gunakan pembaris, protektor ataupun jangka lukis untuk menguji konsep kekongruenan tersebut. Contoh, kita nak uji garisan AB dengan garisan MN. Adakah ia kongruen ataupun tidak, kita boleh ukurkan dia. Dan bila kita ukur, panjangnya adalah sama. Maka adakah ia kongruen? Kongruen, cikgu. Mestilah ia adalah kongruen kerana mempunyai panjang yang sama. Maka dia adalah kongruen. Okey, manakala yang ni, adakah ia kongruen? Nampak macam pendek sikit lah, cikgu. Nampak macam pendek sikit, cikgu. Dan dari segi ukurannya macam mana? Kalau kita tengok dekat situ, untuk P dan Q ada 4 kotak, cikgu. Okey, 4 kotak. Okey, yang ni? Dan E sehingga ke F ada 3 kotak sahaja, 3 cikgu. kotak. Maka adakah ia kongruen? Tak sama ni, cikgu. Ni bukan kongruen ni. Maka bila dia tak sama, kita kata ia adalah bukan kongruen. Bukan kongruen. Bukan kongruen kerana dua garisan tadi adalah tidak sama panjang. Boleh faham dengan jelas apa yang dimaksudkan cikgu. dengan kongruen? Bagus. Okey. Jadi Aiman telah diuji, bagaimana pula dengan murid-murid cikgu? Okey, soalan yang pertama. Okey, tentukan sama ada pasangan tembereng garis bagi setiap rajah berikut adalah kongruen ataupun tidak. Soalan yang pertama. Okey, siapa boleh bantu cikgu untuk menjawabnya? Okey, dipersilakan. Siapa nak cuba? Fatimah. Okey, Fatimah. Okey, apa jawapannya? Kongruen. Sebab Kongruen. panjang tembereng garis adalah sama. Okey, bagus. Alhamdulillah, tahniah. Karimah, Fatimah dapat 2 markah. 2 markah. Ya, kerana jawapannya tepat. Okey. Ia adalah kongruen dan jawapannya kerana panjangnya tadi adalah sama. Maka itulah yang dikatakan kongruen. Okey, contoh yang kedua. Okey, siapa lagi yang boleh bagi cikgu jawapan? Okey, Murid-murid? silakan. Siapa pula nak cuba tu? Cepat, jangan bagi jawapan semua je. Abang Aiman jawab. Okey. Okey, Zaidatul. Okey, silakan. boleh bagi jawapan. Bukan kongruen kerana garis tembereng tidak sama panjang. Okey, tepat sama sekali dan 2 markah lagi untuk Zaidatul. Okey, Yeah. alhamdulillah semua murid-murid cikgu dapat jawab dengan tepat. Tidak Okey. kongruen kerana panjangnya adalah tidak sama. Tidak Bila sama. tidak sama maka dia tidak kongruen. Itulah sebenarnya cara nak mengenali kekongruenan bagi tembereng garis. Okey. Dan seterusnya, kita pergi pula kepada sudut. Okey. Bagaimana nak mengenali ataupun nak mengetahui sesuatu sudut itu kongruen ataupun tidak. Okey, kalau tadi tembereng garis kita lihat pada ukuran garis. Okey, kalaulah sudut macam mana agak-agak Aiman? Sudut saya rasa mungkin kena sudut yang sama jugalah, cikgu. Betul. Tepat dah. 2 markah untuk Abang Aiman. Allah tak bagi markah lagi pada Aiman. Ya So, Allah, dapat bagi juga 2 markah pada Abang Aiman. Betul. Kalau Okey. garis tadi kita lihat pada panjang garis, maka kalau sudut kita akan lihat pada ukuran sudut. Kalau ukuran sudutnya sama, okey, maka dia juga adalah kongruen. Contoh diberi sudut Q adalah 55 darjah, maka contoh diberi lagi sudut B juga adalah 55 darjah, maka diberi sudut Q dan sudut B adalah kongruen kerana sudutnya adalah sama. Okey, jadi cikgu harap murid-murid yang di dalam dan di luar boleh faham dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan kongruen dan apa yang dimaksudkan dengan transformasi tadi. Dari segi perbandingan garis dan dari segi perbandingan sudut. Okey, penting ya Aiman. Ya, cikgu. Sebab semua ni murid-murid kita akan belajar sekali lagi semasa tingkatan 5. Ada satu lagi tajuk transformasi ni. Maknanya Yang mana? untuk topik ni kita kena hadam betul-betul, cikgu. Ya, sebab nanti tingkatan 5 sekali lagi murid-murid kena pelajari dan kena membezakan, membanding beza
antara sudut dan sisi nanti. Ada dalam tajuk tingkatan 5. So murid-murid kena berhati-hati, lihat baik-baik apa yang perlu diketahui dalam tajuk ini. Okey. Baik cikgu, kita nak cuba untuk seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Okey, untuk soalan yang ni cikgu rasa sangat mudah. Jadi cikgu rasa cikgu skip lah. Kita boleh lihat untuk sisi yang sama, maka dia adalah sudut yang sama, dia adalah kongruen. Manakala sudut yang berbeza, dia adalah tidak kongruen. Okey. Okey, yang ni pun cikgu rasa cikgu akan lajukan sebab yang ni mudah je. Okey, macam mana nak mengetahui pasangan yang kongruen? Okey, kita lihat dari segi saiznya. Bentuk saiz je. Bentuk tu satu dan kita lihat daripada saiz. Contohnya kalau kita lihat bentuk yang pertama, kita lihat bentuk dia macam sama. Tapi saiz tak sama, maka dia adalah tidak kongruen. Okey, kalau anak panah tadi, siapa boleh bantu cikgu? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, kita tengok macam Fariha dah cuba. Fariha. Okey, apa jawapannya Fariha? Kongruen kerana bentuk dan saiz yang sama. Okey, kongruen satu markah kerana bentuk dan saiz yang sama. Dan di sini dia tidak mengambil kira orientasi. Walaupun kita lihat anak panah tadi adalah orientasinya secara songsang. Nampak tadi jawapannya adalah kongruen kerana bentuk dan saiz yang sama. Okey, cikgu. Yang ni berapa markah cikgu? Yang ni kita bagi 2 markah. 2 markah. Sebab jawapannya tepat tadi 2 markah. Dan yang ketiga ni kita nampak dengan jelas dia bukan kongruen kerana bentuknya tak sama. Tak sama. Sama juga. Okey, kalau yang 4 ni kongruen ke tak Aiman? Nampak macam lebih kurang sama je. Saya nak minta tolong kawan saya. Minta tolong kawan. Okey, siapa nak bantu Abang Aiman ni? Abang Aiman dah berpeluh dah. Siapa boleh bantu? Okey, siapa nak tolong saya ni? Akila boleh tolong ke? Okey. Okey, Akila tolong. Okey. Jawapannya Akila? Kongruen kerana bentuk dan saiz yang sama. Kongruen kerana bentuk dan saiz yang sama. Sebab kita tak ambil kira dia punya orientasi, Aiman. Maka ia adalah kongruen. Okey, kawan saya berapa markah cikgu? Okey, 2 markah juga. Jadi Aiman tak dapat markah sebab minta bantu dengan kawan. Kita share lah, boleh tak? Okey, baik cikgu. Seterusnya boleh tak kita nak berlatih sikit ataupun kita nak buat latihan sikit cikgu? Okey, boleh. Okey, jom. Kita cuba lagi supaya matematik ni dia kena buat banyak latihan barulah kita akan lebih faham. Betul cikgu. Okey, yang pertama, jawapan soalan untuk yang pertama siapa boleh bantu cikgu? Murid-murid yang kat luar jangan lupa jawab sama-sama dengan cikgu. Apa betul? Jawapannya? Siapa nak bantu cikgu sekarang? Okey, siapa? Herunis. Dua-dua. Zaidatul. Okey, Zaidatul. Okey. Kongruen kerana saiz dan bentuk yang sama. Okey, kongruen betul kerana saiz dan bentuk yang sama pun betul. So 2 markah lagi untuk Zaidatul. Okey, alhamdulillah tahniah semua anak-anak murid cikgu pandai. Okey. Yang kedua, diberi 2 bintang. Adakah ia kongruen ataupun tidak? Siapa boleh bantu cikgu? Siapa tu? Khairunisa. Okey, Khairunisa. Bukan kongruen kerana bentuknya yang berbeza. Okey, nampak Aiman walaupun sama-sama bintang tetapi dia punya sisi tu tak sama. Kena bilang lah sisi dia tu. Kena bilang. Kita kena bilang macam sudut tadi, kena ukur dengan protektor. Barulah tahu dia adalah kongruen ataupun tidak. Jangan kata lihat bentuk bintang semua kita kata dia kongruen. So bukan ya. Jadi ini betul jawapan yang diberi tadi. Tidak kongruen kerana bentuk yang tidak sama. Boleh Aiman belajar sesuatu hari ini? Boleh cikgu. Berapa markah untuk kawan saya cikgu? 2 markah juga. Dan cikgu yakin murid-murid cikgu kat luar pun boleh belajar apa yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. Okey, baik cikgu. Seterusnya? Seterusnya lagi. Kita pergi kepada bentuk yang ketiga. Siapa boleh bantu cikgu? Okey, siapa boleh bantu? Nampak macam nampak bentuk sama Asma tu. Syazwina. Okey, so Wina boleh bagi jawapan pada cikgu? Bukan kongruen kerana saiznya tidak sama. Okey, bukan kongruen. Bukan kongruen. kongruen. Satu markah betul. Kenapa? Kita nampak satu pendek, satu panjang. So dia tidak kongruen. Kenapa? Tapi nampak bentuk macam sama lah cikgu. Nampak bentuk sama kan, tapi dia punya ukuran tadi tak sama. Nampak panjang? Maka dia adalah tidak kongruen. Walaupun bentuk sama tapi saiz tak sama tadi. Maka ini dikatakan tidak kongruen kerana saiz yang tidak sama tadi. Jadi tepatlah jawapan dia cikgu. Tepat. 2 markah lagi untuk Wina. 2 markah lagi. Hebat Hebat anak murid cikgu ni. Okey, seterusnya. Okey. Yang ni cikgu rasa mudah saja. Cikgu nak uji yang satu lagi. Okey. Dari segi soalan ni. Diberi satu segitiga PQR. Okey, dan diikuti dengan satu lagi segitiga APC. Dan soalan ini jelas menyatakan 2 segitiga ini adalah kongruen.
Maksudnya dia dah nyatakan segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Bila kongruen kita tahu dia rupa bentuk sama dan saiz pun sama. Okey, soalan cikgu. Cikgu nak minta anak-anak cikgu isikan petak kosong tadi untuk menguji manakah sisi yang sama. Disebabkan dia kongruen tadi, dia ada sisi yang sama, panjang yang sama, sudut yang sama di antara setiap bucu-bucu bagi segitiga tersebut. Contoh soalan yang pertama. Okey, cikgu nak murid-murid cikgu bantu cikgu nyatakan apakah sisi yang sepadan dengan sisi PQ. Siapa boleh bantu cikgu? PQ sama dengan apa? Kan tu cikgu ya? PQ, okey, dia akan sama dengan apa? Siapa boleh bantu cikgu? Okey, silakan Zaidatul. Zaidatul tanya. Okey, awak angkat tangan. Okey. AB. Okey, jawapannya adalah AB. Nampak Kita nampak dengan jelas panjang PQ tadi adalah sama dengan panjang AB. Tahniah, 1 markah. Okey, satu je. Satu je. Satu je sebab tanpa sebab kan? Tak ada sebab apa. Just tanya panjang sahaja. Baik. Okey, yang kedua, panjang bagi BC. Siapa boleh bantu cikgu? Siapa tu? Siapa tu? Siapa? Silakan. Cepat. Fatimah. Okey, Fatimah. Okey. Akila. Okey, berapa jawapan dia? QR. Okey, panjang sisi BC adalah berkadar dan sama dengan panjang QR. Okey, dan seterusnya Akila. bagi sudut. Okey, betul. 1 markah untuk Akila dan bagi sudut PRQ kita dapati kan kalau kita lihat pada sudut PRQ, cikgu tunjukkan pada anak-anak, okey, pada murid-murid PRQ kita nampak ada 1 dan 2. Maka kat sini kita akan cari manakah garisan yang sama tadi. Okey, kalau tadi 1 dan 2, so kita akan cari manakah 1 dan 2. So kita nampak sudut dia kat sini. Boleh nampak? Boleh. Maka sudutnya adalah sudut ACB. So kita bandingkan dari segi panjang tadi. Okey. Okey, baik cikgu. Okey. Jadi inilah yang orang kata kita boleh faham tentang bagaimana kita nak mencari persamaan di antara kedua-dua gambar cikgu Kalau diberi objek dan imej itu dah kongruen, maka kita diminta mencari padanan sisi ataupun sudut-sudut bagi objek dan imej yang kongruen tadi. Inilah caranya. Yang penting bentuk sama, saiz pun mesti sama. Ya, tak boleh saiz berbeza. Baik cikgu, kita nak berehat seketika sebab tengok jam kita dah pukul apa tu. Sikit je lagi. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama dengan kita, saya Aiman Sufian dan juga Cikgu Kuna. Kita berehat seketika. Okey, jumpa lagi. Didik TV KPM. Alright, bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar matematik dan kita melihatkan akan topik kita hari ini iaitu transformasi isometrik. Okey, jadi murid-murid kita pun dah boleh faham tentang apa yang Cikgu Kuna ajar sebentar tadi dan kita nak tanya kepada murid kita, Cikgu. Betul ke mereka dah faham ni? Asma, apa yang awak boleh rumuskan tentang topik kita hari ini? Dipersilakan. Okey, pembelajaran hari ini saya dapat memahami dengan jelas tentang konsep transformasi dan kekongruenan dalam transformasi. Selain itu, saya juga dapat membanding beza bentuk transformasi dan bukan transformasi. Seterusnya, kongruenan dengan bukan kongruenan. Okey. Baik cikgu. Cikgu rasa okey tak tadi? Alhamdulillah. Okey, Maksudnya objektif dah tercapai lah tu. Alhamdulillah. Baik, kita nak dengar juga daripada Cikgu Kuna. Apakah rumusan daripada pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu? Okey, alhamdulillah berdasarkan pembelajaran kita hampir dalam 40 minit dah hampir sejam ni, cikgu dapat rumuskan anak-anak murid-murid cikgu dah memahami dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan transformasi dan apa yang dimaksudkan dengan kongruen. Okey, jadi kesimpulannya Aiman dan murid-murid cikgu, di sini cikgu rumuskan terhadap berpelbagai bentuk segitiga kat sini. Okey, kalau murid-murid boleh lihat, yang pertama, jika soalan tanya yang manakah segitiga yang menunjukkan kongruen.
Tadi anak murid-murid kena lihat, kena ingat. Kongruen ni dia adalah mesti bentuk dan saiz yang sama. Bentuk dan saiz yang sama. Jadi kata kita lihat kat sini, mana yang sama? B, C, A dan D. Keempat-empat segitiga ini merupakan segitiga yang kongruen kerana semuanya bentuk segitiga dan semuanya adalah mempunyai sisi yang sama. Maka ini adalah segitiga yang kongruen. Segitiga A, B, C dan D adalah kongruen. Okey, manakala yang kedua segitiga yang serupa. Apa pula segitiga yang serupa? Okey, serupa ni bermaksud adalah gambar rajah tadi sama. Contoh duit shilling 10 sen. Duit shilling 20 sen, 50 sen. Dari segi bentuk dia semua sama. Sebab dia adalah bulat. Satu bulatan. Shilling semua bentuk bulat. Tetapi dari segi saiz berbeza. Shilling 10 sen kecil. 20 sen lebih besar. 50 sen lagi besar. Maka itu adalah kita panggil serupa. Kerana bentuk sama. Semua bentuk bulat. Tapi saiz berbeza. Bila saiz berbeza, kita panggil dia adalah serupa. Jadi, dalam soalan ni, segitiga manakah yang menunjukkan ciri-ciri keserupaan tadi? Jadi, segitiga yang serupa, kita boleh lihat. Yang pertama, segitiga I. Segitiga I adalah serupa dengan segitiga A, B, C dan D. Kerana panjang sisi yang sepadan adalah berkadaran. Okey, jadi dia adalah serupa. Walaupun dia besar tetapi dia berkadar. 2 didarab dengan 2, 4. 3 didarab dengan 2 adalah 6. Yang penting cikgu, kita kena lihat dia punya bentuknya sama dan juga saiznya sama. Okey, baik cikgu. Kalau kita lihat atas orang kata murid-murid kita pada hari ini cikgu nak bagi berapa markah dekat murid kita hari ini? Okey. Ni soalan ni. Macam mana cikgu nak bagi markah ni? Penilaian cikgu pada pelajar. Pada hari ini pelajar dapat menjawab hampir keseluruhan soalan cikgu tanpa menyatakan kekeliruan. Tak nampak pun pelajar nampak dengan jelaslah pelajar boleh faham. Jadi cikgu rasa cikgu nak bagi 5 bintang untuk pelajar-pelajar kita pada hari ini sebab dapat beri jawapan yang tepat, jelas yang menunjukkan pelajar faham apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, murid-murid buat 5 bintang sikit. 5 bintang. 5 bintang. Okey, baik cikgu. Kalau kita nak mantapkan lagi pemahaman kita ni cikgu, kita nak dapatkan latihan-latihan tu di mana cikgu? Okey, jadi untuk pengetahuan murid-murid yang di dalam dan di luar, murid-murid boleh dapatkan latihan di sumberku yang disediakan untuk latihan bagi murid-murid dan juga rujukan guru-guru. Okey, baik. Cikgu, terima kasih banyak Cikgu Kuna hari ini seronok bersama dengan cikgu kan. Dapat belajar tangan-tangan kan. Dan terima kasih juga kepada murid-murid kita yang jawab soalan memang tak ada salah cikgu. Ya, alhamdulillah. Hebat murid kita. Sekali lagi 5 bintang. Alright, kita berakhir di sini. Saya Aiman Sufian Azman. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Dan jangan lupa matematik mudah mesej. Mudah mesej. Okey. Mudah mesej juga. Mudah mesej. Mudah mesej.